Kerana inilah peluang kita untuk bebas berpakaian cantik dan tidak semestinya ikut dress code yang telah ditetapkan. Bersiap ni membawa mood yang positif, memberi impak yang positif kepada saya. Selepas saya siapkan diri, saya rasa mood yang baik dalam diri saya sebelum saya membuat kerja seharian di rumah. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, apa khabar anda semua penonton-penonton setia WHI? Bertemu kembali dalam siaran hari Isnin ini 31 Mei, hari terakhir bulan Mei, dah masuk bulan Jun esok. Wow, cepat saja 6 bulan sudah pun berlalu dan saya Sugita kembali bersiaran bersama dengan Fiza Sabjahan di studio. Fiza sihat ya? Sihat Alhamdulillah. Dan kita harapkan anda juga penonton-penonton wanita hari ini dalam keadaan yang baik dan juga sihat, yang walaupun mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang dah pun membuat persiapan awal untuk esok yang bakal bermulanya PKP ataupun orang kata lockdown kan daripada 1 hingga 14 Jun nanti. Tapi sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut tentang perkara tersebut, kami di Wanita Hari ini ingin mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Tan Sri Dr. Harusani Zakaria, Mufti Perak yang telah pun meninggal dunia pada petang semalam. Dan kalau kita lihat Sugi, sebenarnya ada banyak sangat sumbangan Allahyarham ini kepada bukan saja negeri Perak tetapi juga kepada Malaysia, yang mana Allahyarham dilantik menjadi Mufti Perak sejak tahun 1985 dan pernah mendapat anugerah Tokoh Al-Hijrah 2008 selain ijazah kehormat Doktor Pendidikan Islam yang membawa gelaran doktor pada tahun 2010. Jadi sekali lagi kami di Wanita Hari ini nak mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Tan Sri Dr. Harusani Zakaria. Semoga keluarga Allahyarham dapat menghadapi situasi ini dengan cukup tabah. Baik, orang kata update COVID-19 seperti biasa, kami di WHI tidak jemu-jemu dan tidak akan penat untuk mengingati anda semua betapa pentingnya untuk anda mengikuti SOP sepenuhnya. Jadi kalau boleh kita nak lihat bilangan kes yang dilaporkan setakat semalam, iaitu 6,999. Sememangnya bilangan kes telah menurun berbanding dengan hari-hari sebelumnya, tetapi kita harus ingat yang kita masih belum lagi menang. Jadi kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan, seperti mana yang sentiasa diingatkan oleh setiap pihak di media sosial, di berita, dalam surat khabar, di televisyen, dan bilangan kematian baru yang dilaporkan adalah 79 kes. Okey. Dan saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan kita yang ada pelbagai reaksi apabila besok bakal bermulanya lockdown ataupun PKP ini bermula 1 hingga 14 Jun nanti. Dan petang semalam juga telah pun diumumkan antara SOP-SOP baharu yang akan berkuat kuasa bermula esok sehinggalah ke 14 Jun nanti. Antaranya akad nikah Islam dibenarkan hanya di pejabat ataupun jabatan agama Islam dengan kehadiran mengikut ketetapan pihak berkuasa agama negeri. Dan seterusnya pusat jagaan kanak-kanak tidak dibenarkan. Pusat jagaan kanak-kanak tidak dibenarkan kecuali bagi frontliners dan ibu bapa yang kedua-duanya bekerja. Dan kalau kita lihat dari segi sektor awam pula Fiza, sektor ekonomi perkhidmatan yang perlu dibuka dari 8 pagi hingga ke 8 malam. Pasar segar, pasar harian, stesen minyak, pasar borong dibuka dan setiap satunya ada waktu-waktu yang tertentu. Sebab kalau kita lihat, saya kira orang ramai telah pun mula orang kata panic buying sekali lagi. Saya kira jangan tak perlu. Dia dibuka seperti biasa. Dan okey, banyak sebenarnya anda boleh lihat kalau kita lihat tentang bilangan penumpang dalam taksi dan juga e-hailing juga dihadkan untuk 2 orang sahaja termasuk pemandu dan juga penumpang, dan disyaratkan untuk duduk belakang lah kan. Dan sebenarnya SOP ini boleh anda lihat sendiri di laman media sosial seperti di KKM ataupun di MKN sendiri untuk anda melihat apakah sebenarnya kalau kita ada keraguan ataupun kegusaran
tak pasti, kita boleh rujuk di sana. Dan hari ini juga kita nak ucapkan selamat Hari Gawai kepada mereka yang menyambutnya. Ya, tak tahulah kalau saya sebut betul ataupun tidak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Ya, hari ini dan juga esok. Walaupun kita menyambutnya dalam norma baharu, bertuah kita duduk di Malaysia ni kan, ada pelbagai adat dan juga budaya yang dapat sama-sama kita lihat dan juga raikannya. Ya, Okey, bila bercakap tentang COVID-19 ini, saya kira sebenarnya ia memberi kesan ataupun impak yang cukup besar, apatah lagi bagi mereka yang pernah mengalaminya maupun individu-individu yang pernah menjadi kontak rapat. Kerana yang pasti kehidupan anda selepas anda pernah dijangkiti COVID-19 ini akan berubah 360 darjah. Jadi hari ini kita nak bersama dengan salah seorang bekas pesakit COVID-19 ini, iaitu Puan Aini Hafiza Ahmad Tarmizi yang telah pun bersama dengan kita di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Hello, selamat tengah hari. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari. Ya. Okey, Puan Aini mungkin boleh kongsikanlah serba sedikit. Kalau kita cakap tentang COVID ni, kadang-kadang ada orang kata alah gurau-gurau lah, main-main lah, propaganda over dan sebagainya. Tapi Puan Aini mungkin boleh kongsikanlah secara ringkasnya bagaimana ketika awal April lalu dijangkiti wabak COVID-19 ini. Okey, semulanya saya dijangkiti pada 18 hari bulan 4, yang mana masa 17 hari bulan 4 saya diarahkan satu office untuk buat swab test disebabkan close contact dengan office mate lah. Office mate swab test hari Jumaat 16 hari bulan 4. So 17 hari bulan 4 result dia keluar positif dan kita orang semua satu office kena buat on 17 hari bulan tu jugalah. Okey, baik. Dan Puan Aini mungkin boleh kongsikan juga, adakah setelah positif tu ada apa-apa simptom dan bagaimana badan Puan Aini tu orang kata react kepada COVID positif ni? Okey, masa hari yang disahkan positif tu, actually pagi tu kita dah rasa macam demam, batuk sikit. So masa tu rasa macam yang biasa punya lah, just demam pun cuma sehari. Dan bila Rabu dimasukkan ke MAIP, semua okey. Tekanan, sebab saya ada tekanan darah tinggi, so tekanan darah tinggi pun okey, oksigen semua okey. Masih masuk MAIP setelah sehingga 27 hari bulan 4, bila dekat MAIP, mana yang ada kecil manis ke darah tinggi ke, memang diorang akan cek hari-hari lah untuk make sure kita tidak. Sebabnya macam orang tahu COVID ni dia cepat serang kita punya paru-paru. So 27 hari bulan 4 tu, masa cek oksigen level dia dah bawah pada minimum level, dalam 90 to 91 je. So masa tu memang ada rasa sesak sikit dekat dada, tapi just ingat biasa je. Sampai MAIP hantar ke Sungai Buloh, dan bila sampai Sungai Buloh tu doktor cek paru-paru memang dah banyak sangat jangkitan lah. Kuman dekat dalam tu, so decide untuk tidurkan saya on the spot. Okey. Puan Aini berapa lama ditidurkan dan selepas Puan Aini bangun, apakah antara kesan-kesan sampingan yang masih lagi ada sampai hari ini? Thank you, Sam. Tidur dalam 2 hari setengah. 30 hari bulan saya bangun. Alhamdulillah sampai sekarang ada improvement daripada mula-mula keluar daripada ward 8 hari bulan 5 tu. Mula-mula keluar daripada ward tu, jalan tu slow. Sebab kalau tak nanti kita punya pernafasan tu agak susah sikit. So bila sampai sekarang ni jalan quite okay, cuma tak boleh terlalu lama. Sebab nanti dia akan jadi penat. Especially bila kita pakai mask dekat luar. Puan Aini, baik. Puan Aini mungkin boleh kongsikanlah juga kepada penonton kan, sebenarnya apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang individu, ahli masyarakat dalam menjaga kesejahteraan diri kita, insan-insan di sekeliling kita dan juga masyarakat yang lain, sebab Puan Aini pun sekeluarga positif hari itu kan. Jadi mungkin pesanan kepada penonton-penonton wanita hari ini, Puan Aini. Apa yang saya boleh cakapkan sama macam saranan kerajaan, jaga SOP,
keluar hanya bila perlu sahaja. Mask mesti kena pakai. Kalau boleh avoid dekat tempat yang crowded lah. Okey, baik. Terima kasih Puan Aini dan kami berharap keadaan kesihatan Puan Aini bertambah baik selepas ini dan jaga diri Puan Aini. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. Sampaikan salam juga kepada seluruh keluarga dan semoga sentiasa sihat hendaknya. Terima kasih Puan Aini. Sugi, kalau kita cakap tentang COVID-19 ini, bagi mereka yang bertuah mungkin hanya mempunyai simptom-simptom yang ringan ataupun mungkin tidak mempunyai kesan jangka masa yang panjang. Macam Puan Aini ditidurkan, kemudian masih lagi mempunyai kesan-kesan selepas sembuh daripada sakit COVID. Tetapi mungkin kalau kita baca hari-hari jumlah kes kematian itu, kalau ia mungkin tidak berlaku pada diri kita, tetapi ia adalah ahli keluarga, adik, beradik, ayah, ibu, pakcik, makcik ataupun sesiapa saja penonton-penonton yang menonton ketika ini. Jadi hari ini kami juga nak kongsikan. Riza, kalau kita lihat bukan sahaja di laman sosial, kalau kita lihat di WhatsApp juga banyak video-video yang dikongsikan berkaitan dengan situasi COVID di hospital-hospital di Malaysia. Memang sedih saya lihat ada yang tengah orang kata baring di katil sebab COVID positif dan pada masa yang sama ahli keluarga telah meninggal dunia disebabkan COVID dan tidak boleh melihat satu sama lain. Jadi di sini kami ingin berkongsi bersama dengan anda rangkuman situasi COVID-19 pada masa kini. Silakan. Dia tadi dan kita harapkan perkongsian itu sedikit sebanyak dapat sama-sama mengingatkan diri kita juga dan juga anda penonton-penonton agar kita sama-sama berusaha sebaik mungkin untuk membendung daripada wabak ini terus menular. InsyaAllah dalam tempoh 2 minggu ini dapatlah kita menurunkan lagi lengkungan wabak COVID-19 ini. Okey Sugi, kita nak berbalik kepada topik kita hari ini. Kalau saya tengok Sugi kalau gambar di Instagram, hari-hari dekat rumah pun sentiasa bersiap. Orang putih kata effort. Itu filter. Okey, tapi kan esok bermulanya tempoh PKP ataupun lockdown ini kan, mungkin ramai juga dalam kalangan ibu-ibu suri rumah ataupun yang mereka dah bekerja, dah biasa bergaya, terfikir-fikir adakah mereka perlu terus bergaya untuk duduk di rumah? Mungkin anda di rumah yang work from home lah, mungkin selama ini pernah work from home juga, mungkin anda boleh kongsikan pendapat anda perlu ataupun tidak walaupun kita duduk di rumah kita bersiap. Adakah ia memberi kita motivasi yang lebih sedikit untuk bekerja dari rumah ataupun memberikan kita orang kata karisma itulah kan, walaupun kita berdepan daripada secara online Zoom meeting dan sebagainya. Sebenarnya Sugi kadang-kadang ini juga boleh mewujudkan satu situasi yang berbeza tau. Duduk rumah lama sangat, sesekali pakai maskara, pakai bedak, nak duduk depan TV on air kan. Semangat tu lain. Okey, kami nak kongsikan ini bersama dengan anda, setuju ataupun tidak. Anda boleh terus kongsikan pendapat anda di www.facebook.com/WHITV3. InsyaAllah jika berkesempatan kami akan bacakan dan kongsikan bersama dengan panel kami
kami di studio. Tapi izinkan kami untuk berehat dahulu. Kami kembali selepas ini. Wanita hari ini. Bi, cantik tak? I'm so in love with the way that you look tonight. I'm so in love with the way that you look tonight. Bi, orang tanya ni. Let's go, let's go, let's go. I'm so in love with the way that you look tonight. I'm so in love with the way that you look tonight. Diam je tu, tak cantik lah tu. Dah lah. Yang, bukan. Yang. And guys, seriously, because we've got all these clients now, I genuinely believe that October could be our strongest month. Okay, so just click to the next slide. Tatum, do you mind just popping your camera on for us, lovely? Just so you could talk us through the next couple of things, because I know you and John have been... Assalamualaikum, Cikgu Aswani. Wah, cantik Cikgu. Buah cempedak, buah durian. Sungguh manis sedap rasanya. Apa khabar kawan-kawan? Saya Sidik Wajudin, peramah orangnya. Dulu sekolah di Pasti Umum Habibah. Saya suka tulis macam-macam yang saya tulis. Jumpa lagi. Sugita, Ya. itu dia. Jumpa lagi adik. Apa Ada khabar, macam-macam kawan-kawan? aktiviti dan juga reaksi sebenarnya. Ya. Bukan sahaja wanita tetapi termasuk golongan lelaki juga untuk bergaya di rumah. Bergaya bukan bermaksud kita kena pakai barangan yang mahal. Betul. Ataupun bermakeup dan sebagainya. Tetapi ia mungkin menyentuh kepada soal kebersihan Yep. dan juga kekemasan. Yang ini kita nak kongsikan bersama dengan 3 orang tetamu kita yang telah pun berada dalam talian ketika ini. Kita perkenalkan yang pertama, Sugi. Ya, kita perkenalkan lelaki bergaya yang pertama. Bersama kita hari ini adalah Encik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi kita. Selamat tengah hari Encik Zaid. Selamat tengah hari. Sentiasa bergaya. Oh ya ke? Alhamdulillah. Ya. Okey. Ya, kita juga bersama dengan Azawati Zainul Abidin dan juga Lin Arifin yang kedua-duanya cukup bergaya juga di hari Isnin ini. Hello kedua-duanya, selamat tengah hari. Hai, selamat tengah hari. Okey. Jadi tiga-tiga individu ini mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Kalau Azawati dahulu merupakan personality TV3 dan sekarang bergelar suri rumah dan juga pelajar. Ibu pelajar dan juga suri rumah. Lin pula seorang wanita yang sememangnya kalau tengok di Instagram Lin ni dia memang seorang yang bergaya. Tapi sebelum kita nak tanya soalan kepada Azhar dan juga Lin, Cik Zaid, kita boleh kongsikan secara ringkas kepada penonton kita. Kalau duduk di rumah ni kadang-kadang ada orang rasa macam tak payah nak siap, tak payah nak cantik. Biarlah bangun tidur pakai apa je lah, kita boleh tutup kamera kan, orang tak nampak dan sebagainya. Tetapi sebagai pembuka tirai ni, bagaimana sebenarnya dengan kita bersiap, berwangi-wangian, kemas dan sebagainya ini boleh mewujudkan satu suasana ataupun motivasi diri yang berbeza, apatah lagi dalam keadaan sekarang ni yang mungkin ramai orang dalam keadaan yang sedikit tertekan. Cik Zaid. Okey, terima kasih Fiza. Memang betul. Kadang-kadang kita orang bila beranggapan bekerja dari rumah, dia kata, ye bebas, tak payah bersiap, tak payah apa kan. Tetapi agaknya ramai yang terlupa hubung kait di antara menjaga penampilan diri, menjaga imej, hubung kait dengan keyakinan diri, self-esteem ataupun self-confidence. Saya nak ajak para penonton lah untuk menghayati satu ucapan daripada Ketua Panglima US TLDM lah agaknya, Navy SEAL. Nama dia Admiral William McRaven. Ucapan dia ni viral. Dia dijemput bagi ucapan dekat University of Texas Austin tahun 2014 untuk bagi motivasi dekat student yang baru graduate. Ucapan dia very simple. Dia kata, if you want to change the world, start by making your bed every day. Simple kan? Dia kata kalau kau beria nak ubah dunia, kau kemaskan katil kau tu dulu. Lebih kurang macam itulah. Maksud dia kat sini ialah sebelum kita nak capai benda-benda besar dalam hidup kita,
bisnes kita, career kita. Tapi kadang-kadang kita terlupa tentang benda-benda kecil. Contohnya kemaskan katil, penampilan yang baik. Sebab satu ayat beliau yang betul-betul saya pegang lah, terutama sesuai untuk kita amalkan di musim PKP ni, dia kata, if you cannot do the little things right, you will never do the big things right. Maknanya kalau benda-benda kecil pun kita fail, tak boleh buat, nak jaga diri, nak shave, nak grooming kan. Itu pun kita pandang mudah, apatah lagi benda-benda besar. Jadi itu sebenarnya refleksi kepada diri kita jugalah. Jadi cantik sangat topik ni, sesuai sangat untuk para penonton cuba amalkanlah. Ambil masa lockdown ni, kita buat azam baru, jaga penampilan kita. Macam tu. Little things tu yang boleh memberikan impak juga kepada bagaimana kita dan orang di sekeliling kita berasa. Tapi nak tanyalah kepada Lynn dan juga Azawati kan. Dulu bila saya kecil, saya tengok jiran-jiran rumah saya, suri rumah, dia pakai makeup. Saya pun selalu terfikir, kenapa aunty ni duduk rumah je kot. Tapi bila dah besar, kawan-kawan saya pun yang duduk dekat rumah, orang kata macam Fiza katakan tadi lah, mengambil effort tu untuk bersiap dan duduk di rumah. Jadi bagi anda dulu, mungkin Azawati dahulu lah kan. Sekarang ni sudah bertukar kepada, apabila menjadi seorang suri rumah dan sekarang kini juga tengah belajar, adakah membuat, orang kata mengambil effort itu untuk bersiap di rumah, dan kalau ya, bagaimana ia memberikan impak pada diri sendiri? Ya, Sujita. Bagi saya yang sudah biasa ya dulu bekerja dalam bidang penyiaran, kena sentiasa menjaga penampilan diri. Jadi saya lebih kritikal sekarang dalam keadaan PKP sekarang. Saya lebih kritikal lagi untuk menjaga penampilan diri. Sebenarnya berhias ni bagi saya, seperti yang Fiza katakan tadi, yang lebih penting adalah yang pertama, kebersihan, penjagaan diri. Yang kedua adalah bagaimana kita nak mengenakan pakaian yang selesa, ya, dan juga dalam masa yang sama kita akan mewujudkan rasa mood yang lebih ceria, ya. Jadi bila ibu dah mula rasa ceria, bapa dah mula rasa ceria, jadi anak-anak pun akan ikut sama. Dan dalam keadaan sekarang ni dengan saya dan anak-anak sekarang dalam suasana PDPR, ya, mereka kena menghadiri kelas online. Jadi memang saya cakap tiada beza, ya. Kalau kita tak boleh pergi sekolah, anak-anak tak boleh pergi sekolah, tak apa. Kita bawa kelas tu ke dalam rumah. Jadi kita dah ada kelas online sekarang. Anak-anak mesti bangun pagi. Kelas bermula 7.45. Jadi mereka perlu bangun pagi, rutin yang sama, mandi, solat, lepas tu sarapan, ya, dan mengenakan pakaian yang kemas. Rambut semua kena jaga tu semua macam kita pergi sekolah. Jadi dalam masa yang sama, kita telah mewujudkan suasana yang tiada beza dengan luar. Jadi kurang tekanan dan anak-anak pun akan lebih merasa cergas dan juga mereka lebih fokus. Saya sendiri juga sebagai seorang pelajar pun, saya akan mengenakan bertata rias, bersolek dan mengenakan baju yang sebenarnya untuk berjalan kita pakai untuk dalam kelas walaupun online kelas. Sebab sebagai seorang yang boleh dikatakan warga penyiaran ya dulunya selama 16 tahun, jadi saya amat kritikal melihat diri saya sendiri bila kelas online kita nampak diri kita sendiri dekat skrin. Jadi saya tak boleh selama 3 jam kelas tu saya tak boleh tengok kalau diri saya tak bersiap. Okey, Azhar, nak tanya stok bulu mata masih ada ke? Yang masa di TV3 masih ada lagi. Okey. Itu masih ada lagi stok. Okey. Kita nak tanya juga kepada Lynn Arifin sendirilah. Mungkin situasinya juga sedikit berbeza dengan Azhar. Yang Azhar dahulu mempunyai karier dan sekarang ini walaupun dah pun bergelar seorang pelajar, suri rumah dan juga ibu, tetap menekankan lagi pentingnya untuk bersiap walaupun di rumah bagi mewujudkan satu suasana yang lebih kondusif. Lynn pula memang seorang yang bergaya, masih muda. Lynn sendiri masih lagi bekerja, juga seorang ibu. Apakah sebenarnya faktor yang membuatkan Lynn rasa perlu untuk bersiap ataupun bergaya ini sebenarnya, Lynn? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim wanita hari ini. Okey, beri Lynn peluang untuk share. Okey, sebenarnya Lynn dah banyak dah share mengenai image diri, penampilan diri ni dekat social media. The first thing first is adalah sebagai seorang ibu, Lynn memang mementingkan kesihatan mental dulu. Sebab ibu-ibu ni, itu yang paling penting, kesihatan mental. Sebab
katalah kan kalau kita bekerja dengan pakai baju tidur dan sebagainya, at the end of the day kita akan rasa malas, rasa tak ada mood, tak ada energy, tak ada semangat, and end up kita akan habiskan task kita tu, kerja-kerja kita tu lebih lambat daripada selalunya. Selalunya macam kita akan rasa, sebab Lin pernah lah terlajak beberapa ketika bila saya pakai baju tidur dan waktu itu saya bekerja, memang langsung tak ada persekitaran yang kondusif, memang tak ada rasa semangat, dan dia akan menyebabkan kita nak berlengah-lengah buat kerja. Jadi macam ibu sendiri, ibu dan juga wanita berkerjaya, saya memang kena persiapkan dulu mental saya. So pagi-pagi saya siap dulu. Bila saya bersiap, baru saya dapat energi tu. Baru saya boleh settlekan kerja, anak, suami dan sebagainya kan. Sebab itulah datangnya bila kesihatan mental kita bagus, okey, kita macam bila kita bersiap ni, kita bagi macam wake up call to our minda separuh sedar kita. Macam bagi message lah. Okey, you dah bersiap ni, seolah-olah you nak pergi pejabat. Seolah-olah you nak pergi office. So kita akan rasa macam I macam biasa je. I tak ada beza pun dalam rumah, dekat luar tak ada beza. Jadi mental image sangat penting, dan mental health pun sangat penting untuk saya sebagai seorang ibu yang berkerjaya ni, untuk orang kata bagi image yang positif juga, bukan saja kepada orang luar, bukan saja kepada koleg saya, tapi juga kepada anak saya. Sebab macam anak Lin kan, dia tahu kalau macam Lin siap-siap kan, oh ibu kerja ke? Dia tu tahu, ibu nak kerja macam tu. So dia tahulah waktu saya kerja, dia tak boleh kacau. Waktu saya bersiap cantik tu, maksudnya saya nak kerja lah. Jadi anak tak boleh kacau saya waktu saya dalam keadaan bekerja tu. Jadi dia tahulah, dia akan pergi dekat bapak dia. Dia akan tahu, oh ini adalah schedule waktu ibu bekerja. So pergi dekat ayah. Macam tu lah. Dan menarik Lin sentuh mengenai kesihatan mental ni, sebab saya kira apabila kita bersiap ada juga kaitan psikologinya. Dan mungkin Encik Zahid, di sini Encik Zahid boleh sentuh sedikitlah bagaimana kalau kita, walaupunlah kita bukannya bekerja ataupun pergi ke sekolah, suri rumah sahaja ataupun tak buat apa-apalah, sebab sejujurnya ada hari-harinya kita sendiri malas nak bangun bersiap, kita tunggu sampai tengah hari, baru kita nak mandi, nak buat segala-galanya, makan dan sebagainya kan. Tapi mungkin ia mengambil disiplin juga dan kesan psikologinya Encik Zahid. Mungkin Encik Zahid boleh kongsikan. Betul sangat tu, kita dah sebut dah perkataan yang saya nak guna tu, disiplin. Disiplin diri. Memang susah nak kita tak ada orang nak pressure kita kan. Kalau dulu yalah segan kalau tak mandi pergi jabat tu, ada external pressure, tekanan luaran. Sekarang tak ada. Sekarang betul-betul kita atas usaha hasil kita sendiri je lah. Di situlah disiplin diri sebenarnya yang membawa kita. Saya sangat tertarik dengan tips-tips daripada panelis, rakan-rakan panelis, sangat terbaik lah sebenarnya. Boleh diamalkan untuk semua. Malah pagi tadi pun saya siap-siap macam ni, anak saya tanya, Daddy nak pergi mana? Terus dia keluar macam tu kan. Itu menunjukkan bahawa kepentingan kita, kalau masa saya bekerja corporate dulu, bos saya selalu pesan tiga benda untuk kita maju dalam karier kita. Pertama, kita jaga performance kita. Perform, KPI kena deliver. Itu semua orang boleh buat. Tapi yang dua lagi ni jarang orang nak buat, iaitu image. Image diri kena jaga. Kena positif, kena sentiasa senyum, kena kemas. Sebab ada je orang yang KPI dia hebat tetapi image dia hancur. Muka tak jaga, tak grooming, baju tak sesuai. Jadi kadang-kadang company nak hantar ke depan pun dia tak pilih orang macam ni. Dia kata tak boleh. Orang macam ni tidak menggambarkan image company yang baik. Dan satu lagi, exposure. Exposure ni maksudnya kita share lah kita punya kerja dalam social media dan sebagainya. Kalau perasan PIE, PIE. Itu Pie for Success. Itu yang my boss ajar dululah. Jadi hari ni topik kita pasal image tu lah. Bagaimana kita nak jaga, dan nak jawab soalan Sugita, memang betul-betul disiplin tu penting. Sebab disiplin ni, walaupun kita nampak benda dia kecil, alah siap kan. Tetapi dia menggambarkan refleksi. Bila kita macam Admiral sebut tadilah, Panglima tu sebut tadilah, dia kata how can you achieve a big things when the small thing pun dah fail. Jadi kita cuba lawan, battle lah. It's a battle lah. Battle dengan diri sendiri,
nak kemas katil, nak pakai baju semua tu memang better. Kadang-kadang kalau macam on call macam ni, kadang kita tak perlu full pun. Macam sekarang ni jangan tanya lah saya kat bawah ni macam mana. Saya faham. Saya pun melalui fasa tu banyak kali. Di atas saja. Tetapi atas saja. Tetapi maknanya image tu sangat penting untuk kita pamerkan kepada kawan-kawan kita, kepada tim kita. Betul macam tu. Saya suka apa yang Sugi dan juga Cik Zaid katakan. Disiplin tu memang sangat-sangat penting. Walaupun kadang-kadang mood kita ni ada macam-macam sebenarnya. Ada pagi tu kita rasa sedih, ada pagi tu kita rasa tak bersemangat dan sebagainya. Macam mana kita nak mengawal emosi kita, itu cukup penting. Dan lagi-lagi kita ini adalah cerminan kepada anak-anak kita, terutama sekali bagi mereka yang dah pun berkeluarga. Jadi apa yang kita tunjukkan itu akan menjadi contoh kepada anak-anak. Mungkin Azhar boleh kongsikan juga apabila Azhar sendiri berdisiplin untuk bersiap dari segi menjaga kebersihan, kekemasan dan sebagainya, bagaimana anak-anak melihat ini juga satu perkara yang sememangnya harus dilakukan. Disiplin setiap hari. Ya, Fiza. Bagi saya senang saja, Fiza. Kita berbalik kepada agama kita. Agama kita sendiri ada menggalakkan para isteri perlu bersiap untuk suami. Jadi lebihnya di rumah. Jadi di situ dah nampak dalam agama kita sendiri menekankan penampilan diri. Jadi bila kita macam saya sebagai seorang wanita kan, orang kata wanita dan kecantikan berpisah tiada. Jadi bila kita sentiasa menjaga penampilan, menjaga disiplin, jadi anak-anak dengan sendirinya pun tak susah untuk kita mendidik. Sebab dia dah nampak dah role model dia macam ni, okey dia ikut. Jadi bangun pagi dah tahu dah, tak perlulah nak bersusah-susah suruh mereka mandi, bersiap. Mereka dah tahu dah, okey mami ni, saya ni memang, saya secara jujurnya saya akui, saya pun ada OCD. Jadi daripada baby lagi, saya mesti pastikan baju, warna, corak mesti padan. Jadi mereka dah tahu dah, kalau dia orang tak pasti, dia orang akan tanya, mami okey ke ni baju ni dengan seluar ni, colour dia apa. Jadi sampai tahap detail macam tu sekali. Sebenarnya dalam keadaan sekarang ni kan, kita masih lagi terperuk di rumah. Amat penting kalau kita tak boleh keluar atas faktor keselamatan fizikal. Jadi di rumah ni kita jaga macam Lin kata tadi, kita jaga kesihatan minda kita. Jadi termasuk anak-anak. Sebab yang lebih terkesan sekarang ni adalah anak-anak. Anak-anak dia tak dapat orang kata enjoy dia punya childhood sekarang. Tak boleh pergi sekolah, tak boleh jumpa kawan-kawan, tak boleh main. Jadi keadaan emosi mereka memang kita boleh fahamlah. Kita orang tua ni kita fahamlah. Saya sendiri pun pernah kata, mami saya duduk rumah ni tak boleh keluar kan, rasa stres ya. Anak saya baru umur 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun pun dah pandai guna perkataan stres semenjak PKP ni ya. Jadi kita cuba cakap tak apa, okey tak apa, kita tak boleh keluar tak apa. Kita bawa dunia luar tu, kita bawa dalam rumah. Apa yang kita tak boleh buat? Kita nak tengok movie. Okey, kita boleh tengok movie kat rumah. Apa lagi? Kita nak bersenam pun boleh juga dilakukan di dalam rumah. Jadi ada banyak benda. Kita wujudkan suasana luar tu, kita bawa di dalam rumah. Tapi yang bab stres anak-anak menghadapi tu memang betul lah tu. Tapi saya suka apabila Azawati berkongsi tadi, sebab orang kata it starts at home, it starts from home. Sebab saya pun dibesarkan dalam situasi persekitaran di mana mak saya amat menitik beratkan imej, dan mungkin itulah yang saya dibawa sehingga ke hari ini. Jadi nak tanya Lin, mungkinlah ada orang mereka tidak mempunyai orang kata habit ni tidak pernah ada untuk kita bangun bersiap, dan bersiap tu bukanlah kita suruh letak makeup ataupun gel rambut dan sebagainya. Mungkin seperti Encik Zaid katakan tadi, bermula daripada kita betulkan katil kita, lepas tu kita mandi, kita pakai baju yang orang kata fresh kan. Dan mungkin Lin boleh kongsikan apa tips lah bagi mereka yang tidak pernah ada orang kata formula untuk bersiap di rumah ataupun habit ini. Okey. So sebenarnya bukanlah nak cantik sangat pun kalau kita berada di kan, dia sekadar kita kemas, kita bersih, kita rasa segar, itu pun dah satu achievement dah sebenarnya. Tak adalah nak letak makeup banyak, eyeshadow, mascara semua kan. Okey, macam Lin sukalah macam complete set lah, complete look. Saya suka juga bermakeup semua kan. Tapi pastikanlah
macam makeup yang kita pilih itu yang tak mengambil banyak masa kita untuk kita bersiap. Macam kan, contoh ada sekarang ni 3-in-1 lah, 5-in-1 lah, kan semua boleh letak untuk kita. So benda-benda macam ni sebenarnya pada Lin, yang penting adalah bila kita siapkan diri kita dulu. Contoh macam Lin jaga diri sendiri baru boleh jaga ahli keluarga yang lain. Macam tu. Jadi saya persiapkan diri saya dulu baru saya persiapkan benda-benda lain. Jadi pada Lin 2 tips lah. Kesihatan mental tu sangat penting. Ingat dua benda ni je. Kesihatan mental sangat penting, jadual. Ini je yang Lin lakukan di rumah. Jadi kalau kata mengenai tip bersiap tu macam Lin sebutkan tadi, tak perlu berlebih-lebih. Cukuplah sekadar kita jaga kebersihan dan juga kita segarkan diri kita. Dan yang penting kemas. Kita nak aura profesionalisme tu. Kalau mungkin ada orang yang berkerjaya kan, bila kita nak video call ke apa tu, kita nak naikkan aura profesionalisme kita tu. Gitu. Jadi tak ada apa yang impossible. Semuanya boleh buat menerusi, walaupun kita rasa macam kita dalam ruang rumah aja, tapi semuanya boleh. InsyaAllah kalau kita susun jadual kita, kalau kita tahu apa prioriti kita, insyaAllah. Sugi, saya cukup tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh panel-panel kita ni. Daripada Azawati tadi, kita boleh bawa apa yang di luar tu masuk dalam rumah kita. Dan Lin sendiri kata kena ada jadual dan juga kita perlu tahu apa yang ingin kita lakukan. Nak bersiap, nak bergaya ni bukan perlu mahal, Cik Zaid ya. Tetapi mungkin di penghujung perbincangan kita ini, Cik Zaid boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita betapa pentingnya sebenarnya disiplin tadi, orang kata penjagaan emosi kita, dan bagaimana ini dengan bersiap ini juga dapat mewujudkan satu suasana yang berbeza walaupun kita berada dalam rumah selama tempoh 2 minggu ke 4 minggu ke, ataupun untuk tempoh yang akan datang, bukan saja untuk mereka yang bekerja di rumah, belajar dari rumah, suri rumah, tetapi juga untuk golongan lelaki yang kalau boleh dikongsikan, Cik Zaid. Ya, betul. Ini soalan cepumas. Golongan lelaki ni biasanya macam Puan Azhar sebut tadi, kecantikan dengan wanita berpisah tiada. Lelaki ni lihat sikit. Memang lihat. Saya pun bersyukur sebenarnya. Sebab isteri saya sangat pentingkan benda-benda ni lah. Dialah yang banyak mempengaruhi kami supaya bersiap. Kalau anak-anak tu selekeh, tak mandi, dia akan ni lah. Jadi sebenarnya betul. Dan dah banyak tips yang di-share oleh Lin dan Puan Azhar, sangat-sangat baik. Bahawa kita sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu fokus kepada problem kan. PKP lah, lockdown lah, kita nampak problem, tapi benda yang solution ni jarang orang nak explore. Dan ini solution lah. Kita hiburkan hati kita cantikkan muka kita handsomekan sikit outlook kita. Saya bersyukurlah lelaki tak payah pakai makeup bagai kan. Itu pun problem, tak boleh buat. Jadi malulah kaum lelaki kalau kalah dengan kaum wanita. Kita kena betulkan niat kita. Kita bukan nak menunjuk, kita bukan nak apa kan. Kita untuk keluarga kita juga. Dan saya sangat suka tentang tadi parenting by example. Sebab anak-anak duk perhati kita. Kalau kita pun lihat nak mandi, Zohor pun tak mandi lagi, anak sampai asar pun tak mandi kan. Jadi tunjukkanlah contoh yang baik kepada anak-anak, dan gembirakanlah hati ahli keluarga kita sekeliling kita dengan kita bau wangi, muka dah cantik semua, orang lain rasa happy, rasa seronok. Dan insya-Allah pandemik ke apa ke, kita fokuslah apa yang kita boleh buat, dan ini semua orang boleh buat, saya rasa. Wallahualam, itulah pandangan saya. Okey, semoga apa yang dikongsikan oleh ketiga-tiga tetamu kita telah memberikan motivasi itulah kepada penonton WHI. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu, Encik Zaid, Azawati dan juga Lin. Jaga diri ya. Ya, you too. InsyaAllah. Good luck. Selamat PKP 3. Ya, terima kasih. Dan saya kira apa yang dikongsikan tadi sedikit sebanyak dapat memberi sumber inspirasi dan juga motivasi kepada penonton-penonton yang berada di rumah. Sebab saya juga ada seorang rakan sekitar, dia suri rumah. Memang tak pernah bekerja di pejabat dan sebagainya. Tapi sangat menitik beratkan tentang penjagaan diri. Kadang-kadang kalau nak pergi pasar pun saya tanya dia, nak pergi mana ni? Pergi pasar. Tapi dia memang bersiap. Jadi itulah perbezaannya. Sebenarnya orang kata bukan bermakna kita bekerja je nak kena bersiap. Betul. Tapi itu terpulang pada individu, dan ramai juga sebenarnya mereka yang menitik beratkan tentang kecantikan ataupun kekemasan di rumah. Ini yang boleh mewujudkan satu suasana yang lebih positif. Ya, Fizana, kalau boleh saya tambah sedikit, ada orang kadang-kadang the night before, malam sebelum tu dah siapkan baju dan sebagainya untuk
keesokan hari ini lebih senang? Ada orang yang saya kenal malam sebelumnya dah set rambut. Wow. Okey. Jadi ini semua effort ataupun orang putih kata effort lah kan. Yeah. Tapi yang paling penting sekali tepuk dada tanya selera bagaimana kita nak mewujudkan satu suasana yang lebih istimewa dan juga kondusif walaupun berada di rumah dengan bersiap. Okey, kita sampai di sini saja untuk topik kita. Yeah. Tapi kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti Sugita akan menemani anda dengan sesuatu yang lebih istimewa. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan dalam segmen tajahan hari ini yang cukup menarik sebagai seorang yang mengamalkan diet vegetarian. Mungkin ini akan menarik perhatian diri saya sendiri dan anda di rumah, di mana hari ini kita akan membincangkan tentang pemakanan berasaskan tumbuhan yang hangat diperkatakan akhir-akhir ini, dan kita bersama dengan pihak pengurusan Harvest Gourmet dari Nestle untuk berkongsi tentang produk baru keluaran dan untuk membincangkan kebaikan pemakanan berasaskan tumbuhan ini. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Michael Wong selaku pengurus perniagaannya dan juga Nabiha Abdul Razak selaku pengurus pemasarannya yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ni. Hello. Hai. Selamat tengah hari. Hai Michael, hai Nabiha. Okey, baik. Kalau saya lihat di depan ni sememangnya ada pelbagai produk daripada Harvest Gourmet. Mungkin boleh kita terus kongsikan bersama dengan penonton apakah kebaikan pemakanan berasaskan tumbuhan ini? Okey, tepat pada masanya kan sebab sekarang nak masuk waktu nak makan tengah hari ya. Okey, dari sudut nutrisi, makanan berasaskan tumbuhan secara umumnya lah adalah lebih tinggi dalam serat dan rendah dalam lemak, saturated fat. Dan sekiranya dipadankan dengan gaya pemakanan yang seimbang, pemakanan berasaskan tumbuhan boleh memberi sumbangan positif seperti membantu meningkatkan pengambilan serat dalam makanan. Sebab ia sangat penting sekali yang memang tidak mencukupi di kalangan rakyat Malaysia pada masa sekarang lah. Selain daripada itu, makanan berasaskan tumbuhan juga bukan sahaja baik untuk diri kita tetapi ternyata lebih mesra alam juga. Okey, baik. Dan mungkin Nabiha boleh kongsikan juga sedikitlah mengenai Harvest Gourmet, produk-produk yang ada di hadapan saya sekarang ini. Okey, selamat tengah hari penonton-penonton wanita hari ini. Okey, jika dilihat produk-produk yang ada di hadapan anda, kita ada 5 rangkaian dari Harvest Gourmet. Semuanya adalah versatile. Kita ada schnitzel, kita ada char grill, kita ada burger, kita ada stir fry mince dan also juga ground mince. Dan semua produk-produk ini boleh dimasak dengan pelbagai cara. Sama ada anda boleh hanya air fry dia, sama ada ataupun anda ingin memasak dalam masakan-masakan anda seperti sweet sour ataupun anda nak masak nasi lemak ataupun sate. Pelbagai cara boleh digunakan. Dan tadi Michael telah pun berkongsi yang pemakanan secara berasaskan tumbuhan ini banyak kebaikannya dan saya kira ramai juga sekarang ini mengikuti diet itu. Dan mungkin boleh kongsikan apa antara keistimewaan produk-produk daripada Harvest Gourmet ni? Okey, so Harvest Gourmet adalah jenama terbarulah makanan berasaskan tumbuhan daripada Nestle. Ya. Produk Harvest Gourmet ini dibuat khas untuk memenuhi keperluan masyarakat masa kini yang aktif dan sibuk. Seperti anda dengan saya lah. Dimakan amat penting pada masa sekarang sebab kesihatan kan amat penting sekali masa pandemik ni kan. So semua juga berada di rumah. Baik untuk anda juga untuk keluarga. Dan apa yang penting juga makanan berasaskan tumbuhan ini melebihkan makanan serat yang tinggi dan mineral seperti tumbuhan untuk di samping boleh juga mengurangkan diet daging. Ya, itulah kebaikan adanya makanan berasaskan tumbuhan Harvest Gourmet. Sebab pada masa sekarang kita semua kena hati-hati untuk jaga kesihatan kita. So inilah masa yang tepat sekali sebab in trend lah, orang kata in trend kan masa makanan berasaskan tumbuhan. So Harvest Gourmet ni memang datang tepat pada masanya lah. Okey, baik. Seperti yang Michael katakan boleh memudahkan cara masakan kita. Saya dimaklumkan boleh buat murtabak juga gunakan mince meat dan sebagainya. Jadi Nabiha, di mana mereka penonton-penonton boleh mendapatkan produk-produk ini?
Okey, produk-produk ini sudah berada di pasaran dan ia boleh didapati di pelbagai pasar raya dan juga e-dagang, dan yang penting sekali seperti yang tertera di hadapan anda, mereka juga menawarkan perkhidmatan atas talian. Jadi anda boleh membelinya dengan hanya a click of a button, boleh beli daripada rumah. Okey. Jadi jangan lupa untuk dapatkan produk Harvest Gourmet dan mencubanya. Dengan adanya produk rangkaian ini, kini semua boleh menyediakan makanan yang lebih sihat dan lazat di rumah. Satu kelainan untuk penonton-penonton di luar sana untuk masak untuk seisi keluarga. Okey, saya dah tak sabar nak cuba ni. Okey, baik. Dan mungkin Michael boleh juga kongsikanlah. Mungkin ada yang tertanya-tanya mengenai kandungan protein dalam produk ini, produk berasaskan tumbuhan ini. Apa yang boleh Michael katakan kepada mereka? Sedikit nasihat dan pesanan daripada Michael kepada mereka yang mungkin tertanya-tanya mengenai kandungan protein ya. Boleh. So makanan berasaskan tumbuhan ni proteinnya tinggi lah kan, sebab ramai daripada mereka yang ingin mencuba dia akan menggunakan makanan berasaskan tumbuhan ini seperti satu replacement kepada daging kan. Dan replacement ni bila dibandingkan dengan daging, kandungan proteinnya memang sesuai sekali. So jangan ragu-ragu, sebab itulah salah satu kebaikan daripada makanan berasaskan tumbuhan yang kurang lemak dan juga tanpa kolesterol, tapi tinggi dalam protein juga yang baik, yang diperlukan untuk badan. Jadi jangan ketinggalan untuk mendapatkan makanan berasaskan tumbuhan Harvest Gourmet yang berkualiti tinggi daripada Nestle. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Michael dan juga Nabiha atas perkongsian mengenai produk terbaru Nestle iaitu Harvest Gourmet, dan anda di rumah bolehlah layari harvestgourmet.my untuk mendapatkan produk-produk anda dan juga inspirasi daripada Harvest Gourmet sendiri. Terima kasih kedua-duanya dan jaga diri. Terima kasih. Terima kasih, jaga diri semua. Okey, baik. Anda di rumah, kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini bersama dengan saya dan juga Fiza. Wanita hari ini. #TV3 ulang tahun 37 di laman sosial untuk sama-sama kita mengimarahkan majlis. InsyaAllah esok pagi-pagi sama-sama kita tahu kunci jam bagi yang beragama Islam. Jam 6.30 pagi, jangan lupa untuk sama-sama kita mengimarahkan lagi majlis bacaan Yasin ini. Saya rasa cukup teruja jugalah kan. TV3 dah pun 37 tahun. Siapa sangka dulu kecil-kecil tengok TV3 di depan kaca TV. Tapi hari ini kita merupakan salah seorang warga kerja di TV3 ini. Termasuk kru-kru teknikal yang sememangnya banyak berjasa untuk kita menghasilkan sesebuah program yang bermutu tinggi. Rasa sentimen tu. Okey, baik Fiza. Kita dah pun sampai ke penghujung siaran hari ini. Tapi lah di awal tadi bila saya masuk studio ada seorang bertanya kepada saya dah dapat vaksin ataupun tidak. Saya belum lagi, masih lagi dalam orang kata waiting list, tapi saya kira ramai juga yang telah pun mendapatnya dan semoga anda orang kata akan beralih pulih lah selepas vaksin tu kan, ada simptom dan segalanya kan. Dan tapi Fiza, mungkin walaupun kesedaran vaksin tu masih lagi ada juga yang mungkin dikenali sebagai anti vaksin yang menyebarkan maklumat-maklumat yang palsu dan boleh katakan mereka lah penghasut anti-vaksin. Dan bagi anda penghasut anti-vaksin, anda boleh dikenakan penjara maksimum 2 tahun ataupun denda atau kedua-duanya sekali sekiranya anda mempunyai niat hendak menyebabkan atau mungkin menyebabkan ketakutan atau kegentaran kepada orang awam. Ya, dan Sugi saya rasa ini tanggungjawab kita bersama untuk sama-sama kita menyebarkan perkara yang baik-baik, dan sebenarnya kalau kita tak ada cukup ilmu tu kita janganlah sampaikan perkara-perkara yang tak sepatutnya sampai kita boleh menakutkan individu lain, terutama sekali bagi ibu bapa ataupun ahli keluarga kita yang mungkin ada kurang pendedahan tentang vaksin ini. Mungkin sama-sama kita boleh kongsikan tentang kebaikan pengambilan vaksin ini, dan tanggungjawab anak-anak juga ataupun bagi mereka yang mungkin tak ada ahli keluarga, kita sebagai jiran ke ahli keluarga ke bantu untuk daftarkan vaksin di Mas Sejahtera mereka. Dan sebenarnya saya kira tentang vaksin ini bukan saja bagi golongan yang tua, golongan muda pun saya kira harus kita kongsikan sebenarnya tentang kebaikan pengambilan vaksin. InsyaAllah
esok kami akan kembali bersama dengan anda. Kalau baru-baru ni kita kecoh di laman media sosial tentang perang laksa ni. Ya, laksa mana yang lagi sedap lah. Kalau awak suka laksa mana? Saya okey lah, semua pun saya makan lah laksa. Tak ada orang kata preference, kena orang kata diplomatik sedikit lah di sini. Okey. Tapi kalau saya sendiri, saya pun memang penggemar laksa. Jadi saya kalau pergi kedai kan, apa-apa pun saya mesti cari laksa dulu. Okey. Jadi esok kita nak tengok antara kami nak kongsikan kepada anda resepi laksa yang mungkin anda boleh guna pakai sepanjang tempoh PKP ni untuk hidangkan kepada ahli keluarga anda. Kami kembali dengan topik perang laksa bersama dengan rakan-rakan kita di studio. Sehingga berjumpa lagi, jaga diri, jaga SOP, duduk di rumah dan jangan keluar jika tidak perlu. Terima kasih kerana bersama kami sepanjang 1 jam ini. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati.